A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. InsyaAllah malam ni kita nak bercerita dan saya akan berkongsikan kisah Isra' dan Mi'raj. Kisah Isra' Mi'raj ni berlaku, banyak pendapat menceritakan kisah Isra' Mi'raj ni bila berlaku. Ada yang pendapat memberitahukan tahun kedua kenabian, ada pendapat bagi tahu tahun kelima kenabian. Jadi kita ambil pendapat yang paling tepat adalah peristiwa Isra' Mi'raj ni berlaku sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Jadinya fasa sirah ni ada dua. Yang pertamanya adalah Mekah dan Madinah. Jadi kisah Isra' Mi'raj ni bermula ataupun berlaku ketika Rasulullah berada di kota Mekah, belum lagi hijrah ke kota Madinah. Maknanya awal-awal lagi tahun keislaman. Okey. Pertamanya, keduanya, kisah Isra' Mi'raj ni yang perlu kita tahu adalah berlaku selepas peristiwa rentetan-rentetan yang menyedihkan dan ujian-ujian yang berat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Rasulullah. Kalau kita nak tahu dalam alam ini siapakah yang paling banyak menerima ujian, jawapan dia adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Di mana Rasulullah sallallahu diuji daripada hari pertama Rasulullah dilahirkan hinggalah hari kewafatan Rasulullah. Kalau kita tengok setiap minggu Rasulullah, bila kita membaca sirah, kita akan lihat banyak ujian. Mungkin dalam bulan tu ada ujian yang besar, tapi dalam minggu-minggu tu pun Allah bagi lagi ujian kepada Rasulullah. Bila peristiwa Isra' Mi'raj ni, kita boleh tengok kisah Isra' Mi'raj ni berlaku selepas rentetan peristiwa Rasulullah diuji dengan fizikal dan juga mental. Apabila penduduk Mekah ataupun menteri-menteri Mekah, Quraisy, yang telah membuat satu piagam di mana seluruh penduduk Mekah dilarang berurusan dengan Muhammad dan pengikut-pengikut Islam. Ketika itu, semua urusan tidak dibenarkan. Tidak berjual beli, tidak boleh menolong, tidak boleh berkahwin ataupun dikahwini dengan mana-mana orang Islam ataupun dengan Muhammad sekalipun. Mereka dipulaukan. Ketika itu umat Islam berada di Syi'ib bin Abi Talib, di pinggir kota Mekah. Di situlah mereka dipulaukan selama mana? Selama hampir 2 tahun. 2 tahun mereka di pulau tanpa sebarang urusan jual beli, sehingga kan kami para sahabat terpaksa makan kayu-kayu kering dan daun sehingga berdarah bibir kami. Begitulah ujian Rasulullah, sehinggalah piagam itu dimakan oleh anak-anak, sebab piagam itu ditampal dan disimpan di dalam Kaabah dan ianya telah dimakan oleh anak-anak. Panjanglah kisah itu. Kemudian Rasulullah, selepas selesainya peristiwa, Rasulullah diuji lagi dengan kematian Abi Talib. Kematian Abu Talib, bapa saudara Nabi yang selama ini mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abu Talib ini tidak memeluk Islam, tapi dia tidak pernah memusuhi, malah dia melindungi Rasulullah. Sebab apa? Abu Talib ni adalah ketua Mekah ketika itu. Jadi semua tak berani nak usik Rasulullah. Walaupun kadang-kadang Rasulullah dipukul oleh Abu Jahal dan pun Abu Lahab. Tapi untuk diganggu secara besar-besaran, selagi mana Abu Talib ada, tak ada siapa yang berani mengganggu Rasulullah. Jadi kematian Abu Talib ini sangat menyedihkan. Rasulullah menangis sehingga membasahi janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selang berapa bulan pula, Rasulullah diuji lagi dengan kematian isteri Rasulullah, iaitu Khadijah binti Khuwailid, di mana Khadijah ini meninggal. Bertambah sedih Rasulullah.
Rasulullah ini manusia biasa juga seperti kita, daripada sudut kesedihan. Kalau dimarah, dihina, Rasulullah sedih. Tapi bezanya kita dengan Rasulullah, Rasulullah berpegang teguh ataupun hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tempat Rasulullah bergantung. Walaupun kita pernah dengar Rasulullah mempunyai mukjizat, tidak makan dalam beberapa hari, tapi Rasulullah tidak lapar. Tapi sepanjang kehidupan Rasulullah, Rasulullah makan dan minum. Jadi Rasulullah ini manusia biasa daripada segi ada perasaan sedih, lapar, dahaga. Kalau ditusuk, Rasulullah pun berdarah seperti dalam perang Uhud, berdarah keseluruhan badan. Jadi bila terlalu banyak peristiwa-peristiwa sedih ni, para sahabat nampak kesedihan di wajah Rasulullah. Dan tahun itu digelar sebagai tahun kesedihan. Apabila Allah melihat Rasulullah ini dalam keadaan sedih, sedih lama dah Rasulullah ni, dan lulus dalam setiap ujian yang Allah berikan, Rasulullah telah menerima satu undangan. Allah memanggil Jibril, wahai Jibril, pergi bertemu dengan Rasulullah, undang Rasulullah, undang Muhammad dengan undangan khas merentasi perjalanan langit. Kemudian Jibril pun turun menuju ke rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah ketika itu di mana? Di pintu Marwah. Keluar sikit pintu Marwah, tempat kita sa'i tu, Safa dengan Marwah tu, dekat sekitar itulah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril ketika itu turun dalam berupa manusia. Rasulullah melihat Jibril dalam rupa paras yang asal di dua tempat. Yang pertama, peristiwa Rasulullah diangkat menjadi Rasul di Gua Hira. Kedua, peristiwa Isra' Mi'raj yang kita ceritakan ini. Okey. Apabila sampai di rumah Rasulullah, Jibril buka atap, dan bercakap ataupun memberitahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Nabi masa tu pun terpinga-pinga. Ada apa ni? Nabi tak tahu apa-apa lagi masa tu. Ada apa Jibril? Dia kata, kemudian Jibril bagi tahu, Muhammad, ya Rasulullah, hari ini kita akan merentasi perjalanan langit. Allah telah undang kamu untuk naik menuju ke Sidratul Muntaha, untuk berjalan-jalan di sana, pergi, dan juga untuk masuk melihat syurga dan juga melihat di dalam neraka. Bayangkan betapa sukanya Rasulullah apabila mendengar berita itu. Kita kalau dapat tiket free pergi Korea pun kita dah suka dan gembira. Sebulan sebelum tu dah dengar lagu Korea, dah tengok cerita Korea, macam-macam lah. Kita dah tengok dah review-review perjalanan dekat Korea. Tu baru nak pergi 3 hari 2 malam. Bayangkan Rasulullah mendapat tiket daripada Allah untuk merentasi perjalanan langit. Kemudian selepas tu Rasulullah pun dipersiapkan oleh Jibril dengan cara Jibril membelah dada Rasulullah, mengeluarkan sesuatu di dalam dada Rasulullah, kemudian dibasuh dengan air zam-zam dan dimasukkan balik. Kenapa mesti dibelah dada Rasulullah? Ini adalah simbolik untuk memberitahu kepada umat Muhammad untuk menghadap Allah mestilah membawa jiwa yang bersih, jiwa yang tenang, jiwa yang tiada dosa. Adakah Rasulullah SAW berdosa? Jawapannya tidak. Rasulullah adalah maksum, terpelihara daripada melakukan dosa. Ini adalah simbolik untuk memberitahu kepada umat Muhammad, nak jumpa dengan Allah mestilah membawa jiwa yang bersih. Ya ayyuhatun nafsul mutmainnah, mestilah membawa jiwa yang bersih. Okey. Kemudian Isra' ni apa? Isra' Mi'raj ni apa? Isra' adalah yang pertama, peristiwa yang pertama, Isra'. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah, ini saya lukis Kaabah, Mekah menuju ke Baitul Maqdis di Palestin. Baitul Maqdis, Mekah, Saudi.
peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah menuju ke Palestin, iaitu daripada Mekah ke Baitul Maqdis ni dipanggil sebagai Isra. Peristiwa ini kita panggil sebagai Isra, di mana ketika Rasulullah telah selesai dibelah dada dan dibersihkan oleh Jibril. Belah tu adalah belah hakiki, belah jasad, bukan bedah rohani. Memang Jibril bedah. Sampaikan dah beberapa hari, dah beberapa ketika para sahabat dapat melihat kesan belahan tu, parut tu yang berada di dada Rasulullah tu, kelihatan. Dibersihkan, kemudian Jibril menawarkan kepada Rasulullah arak dan juga susu. Pada ketika itu arak ini belum diharamkan. Arak ni belum diharamkan. Jadi Rasulullah memilih susu. Kemudian Jibril puji, bagus ya Rasulullah, bagus kamu Muhammad. Sebab apa? Kamu memilih fitrah. Susu itu adalah fitrah. Arak itu benda yang telah diubah suai. Kamu telah memilih fitrah. Umat kamu akan mendapat hidayah Rasulullah. Kemudian daripada Mekah ke Baitul Maqdis ni, perjalanan tu berlaku pada waktu malam. Malam. Perjalanan ni dengan menaiki apa? Dengan menaiki kenderaan yang kita panggil sebagai Burak. Memang nama dia dalam ni Burak. Malaikat Jibril memberitahu itu adalah namanya Burak. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menaiki Burak, Burak ni dia jadi liar. Dia jadi samusui Burak. Dia jadi liar. Dia jadi macam tak berapa syamus Burak. Dia jadi liar. Kemudian Jibril datang dekat Burak tu, tepuk-tepuk pujuk Burak tu, bagi tahu, wahai Burak, kamu belum pernah ditunggangi oleh makhluk yang paling mulia yang berada di sebelah kamu ini, Muhammad ini. Kemudian segan Burak tu. Burak tu senyap je. Senyap, duduk, barulah Rasulullah naik. Burak ni macam mana? Rasulullah bagi tahu Burak ini dia kecil daripada kuda, dan dia tidaklah besar daripada keldai, dan tidaklah terlalu kecil daripada kuda. Maknanya dia sedang-sedang, dan dia memiliki sayap. Macam-macam lah orang buat kuda terbang lah dan sebagainya. Tapi Burak ni memang wujud, dan dia adalah kenderaan di dalam syurga nanti. Burak ni lajunya mana dia pandang, dekat situ dia sampai. Ma'dul basar, dekat mana sejauh mata memandang perjalanan dia. Mana dia nampak tempat itu, dia sampai dekat situ. Kemudian bila dia naik dengan malaikat Jibril dan juga Rasulullah SAW menuju ke Baitul Maqdis, sampai dekat Baitul Maqdis ni, Rasulullah SAW mengikat Burak ni dekat Baitul Maqdis. Dekat mana kita tengok tempat ikat itu, dekat tempat orang Yahudi sekarang gunakan sebagai tembok tangisan. Mereka palsukan dulu, dekat situlah, tembok itulah para Nabi dan Rasul yang pernah Allah undang untuk menaiki Burak. Maknanya bukan semua Nabi dan Rasul, pernah Allah undang beberapa sahaja. Dekat situlah mereka letakkan ataupun mengikat kenderaan Burak itu. Okey. Sampai di Palestin ni, Baitul Maqdis ni, Allah mendatangkan para Nabi dan para Rasul. Dan ketika itulah Jibril memanggil Rasulullah untuk menjadi imam. Dekat situlah dekat situlah istilah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Rasulullah kita, Nabi kita, penghulu kepada para Nabi dan Rasul. Tapi tak dinyatakan solatnya apa. Tak tahu solat apa, tapi dia bagi tahu solat, mengimamkan. Kita pun jangan buat pelik lah bila Allah mendatangkan para Nabi dan Rasul. Sebab apa? Dalam peristiwa kiamat, malaikat Israfil meniupkan sangka kala kedua, bukan para Nabi dan para Rasul sahaja bangun,
keseluruhan yang hidup, malaikat, syaitan, haiwan, manusia, semua Allah hidupkan dengan satu tiupan saja, satu saat saja. Jadi Allah nak mendatangkan itu tak ada masalah. Tak ada masalah bagi Allah. Kun fayakun, maka jadi-jadilah. Okey. Selepas selesai peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimamkan tu, kemudian dah ditambat juga Burak tu dekat Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Kemudian barulah berlaku satu lagi peristiwa. Peristiwa Mi'raj. Mi'raj ni adalah peristiwa daripada Baitul Maqdis naik merentasi perjalanan langit. Maknanya langit pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Okey, daripada Baitul Maqdis merentasi perjalanan langit, kita panggil Mi'raj. Kalau peristiwa Isra' daripada Mekah ke Palestin, dan Mi'raj adalah peristiwa daripada Baitul Maqdis naik menuju perjalanan langit menuju ke Sidratul Muntaha. Apabila naik daripada perjalanan ni, maknanya Jibril yang bawa. Jibril yang bawa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tebal langit ni, langit dunia nak bertemu daripada langit yang pertama, perjalanannya adalah 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan sampai di langit pertama ada malaikat yang menjaga langit. Pintunya ditutup. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Allah mengarahkan semua langit, pintu langit ditutup. Bagi menghormati kelahiran Rasulullah. Sebab apa? Dulu bila langit ni terbuka, semua para iblis ataupun jin ifrit yang boleh terbang tinggi, kudrat dia tinggi, boleh terbang sampai langit, dia pergi di sana untuk mendengar perbualan para malaikat, untuk mencuri berita-berita. Jadi turun ke bawah ni, yang tok dukun ni semua boleh tahu perkara-perkara yang perkara-perkara rahsia-rahsia ni apabila jin-jin ifrit yang kuat kudrat dia boleh naik atas. Tapi selepas kelahiran Rasulullah, setiap langit ni 1 sampai 7 ada penjaga dia. Buktinya bila sampai di langit yang pertama, ada malaikat yang menjaga. Malaikat Jibril ketuk, malaikat penjaga tu tanya, "Man? Siapa?" Jibril. Lepas tu malaikat tu tanya, "Man ma'ak?" Siapa dengan kamu? Lepas tu Jibril jawab, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian malaikat tu bertanya lagi, "Ala ursil alaih?" Adakah dia ini dijemput? Adakah Rasulullah maksudnya ketat di situ? Kemudian adakah dijemput? Ya. Kemudian lepas langit pertama. Bila sampai lepas langit pertama ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Adam. Kemudian Jibril bagi tahu, itu adalah Nabi Adam. Pergi bagi salam kepada dia Muhammad. Nabi Muhammad pun jawab, memberi salam, "Assalamualaikum." Kemudian Nabi Adam jawab, "Waalaikumsalam ya bani Saleh wa Nabi Saleh." Salam sejahtera juga kepada kamu, anak yang saleh dan Nabi yang saleh. Sebab apa? Adam ni adalah bapa kita semua. Bermaksud, semua perempuan yang ada dalam dunia ni tidak boleh berkahwin dengan Adam. Dan yang mana laki-laki pun tak boleh berkahwin dengan ibu kita, bonda kita, iaitu Sayyidatina Hawa. Tak boleh berkahwin sebab dia adalah ibu dan ayah kita.
Selesai. Di langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam. Naik pula ke langit kedua. Perkataannya pun sama. Langit tu tanya, penjaga malaikat tu tanya, siapa? Adakah Muhammad diundang? Di langit kedua ni berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya dan Nabi Isa. Perbualannya ringkas saja. Assalamualaikum. Lepas tu Nabi Yahya dan Nabi Isa pun menjawab, Waalaikumsalam ya akhi salih wa nabiyyus salih. Berbeza sikit daripada Nabi Adam. Nabi Adam anak lah. Tapi Nabi Yahya dengan Isa kata, wahai saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh. Kemudian terus di langit kedua tadi berjumpa dengan Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Kemudian sampai di langit ketiga. Di langit ketiga pun begitu juga. Berjumpa, bagi salam, malaikat tu tanya, siapa bersama kamu? Jibril, Muhammad. Sampai di situ, sampai di langit ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Yusuf. Dekat langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Sampai dekat Nabi Yusuf tu pun sama juga, bagi salam, jawab salam. Sampai ke langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Nabi Idris di langit keempat. Saya nak kongsikan sedikit tentang Nabi Idris yang berjumpa di langit yang keempat ni. Nabi Idris ni, dia terkenal dengan Nabi yang berzikir. Apa-apa saja tindak tanduk dia, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebab Nabi Idris ni dia suka menjahit. Dia masuk jauh dia, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai kan Allah puji Nabi Idris ini, Idris kami angkat kamu dekat martabat yang tertinggi, iaitu di langit keempat ni. Sebab apa? Nabi Idris ni dulu dia ada berkawan dengan malaikat. Satu hari dia beritahu hasrat dia nak berjalan-jalan menuju rentas langit. Malaikat tu membawa dia merentasi langit. Sampai di langit yang keempat ni, dia terserempak dengan malakul maut, malaikat maut. Sampai di kat sini jumpa dengan malaikat maut. Dia tanya, siapa bersama dengan kamu? Dia kata, malaikat yang bawa Nabi Idris kata, ini adalah Idris. Lepas tu malaikat maut ni pun kata, subhanallah, sesungguhnya baru tadi aku mendapat pengkhabaran yang Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan aku mencabut nyawa Idris, tapi di langit keempat. Macam mana aku nak mencabut nyawa manusia di langit keempat? Aku pun pening kepala. Sesungguhnya Allah lah yang telah menjalankan dan mengaturkan. Jadi Nabi Idris ni wafat di langit keempat. Sebab itulah dekat dunia ni, bumi ni, kita tak akan jumpa makam ataupun perkuburan Nabi Idris. Nabi-Nabi lain insya-Allah kita boleh berjumpa. Tapi Nabi Idris kita tak boleh berjumpa. Dan juga makam Nabi Isa pun kita tak berjumpa. Sebab apa? Isa bin Maryam ini belum wafat lagi. Allah telah angkat dia dan dia sekarang dia hidup di langit kedua. InsyaAllah apabila berlaku tanda-tanda kiamat yang besar, Nabi Isa akan turun. Tu panjanglah cerita dia. Okey. Seterusnya, selepas Nabi Idris naik ke langit kelima, berjumpa dengan Nabi Harun. Nabi Harun pun sama, bagi salam. Nabi bagi salam, Nabi Harun pun jawab salam. Kemudian selepas tu naik ke langit yang seterusnya, iaitu langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa ni lain sikit. Bagi salam, Nabi bagi salam, Nabi Musa jawab salam. Tapi nak pergi tu, Nabi Musa ni menangis. Sebab apa? Sebab apa menangis? Rasulullah tanya kat Jibril, sebab Musa bagi tahu dekat akhirat nanti, mahsyar nanti, umat Nabi Muhammad nanti lagi banyak daripada umat Nabi Musa.
Itu yang menyebabkan Nabi Musa ni sedih. Kemudian naik ke langit ketujuh. Ini menarik sikit. Langit ketujuh ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di langit ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu bangunan yang indah. Bangunan yang indah di mana para malaikat tawaf dekat situ. Tawaf. Kalau dekat dunia kita tawaf adalah Kaabah. Tapi kalau dekat dekat alam, dekat langit ketujuh, ada bangunan yang indah namanya adalah Baitul Makmur. Langit ketujuh ada Baitul Makmur. Baitul Makmur ini adalah Kaabah para malaikat. Sehari Allah izinkan 70,000 saja malaikat tawaf. Kemudian malaikat lain pula datang tawaf. Lepas tu yang dah tawaf tadi tu tak akan kembali tawaf dah. Punyalah banyak malaikat yang Allah ciptakan. Okey, itu adalah dekat langit yang ketujuh. Kemudian Rasulullah melihat ada seorang lelaki bersandar saja dekat Baitul Makmur. Lelaki tu bersandar saja dekat Baitul Makmur, tak buat apa-apa. Yang lain ada malaikat yang sibuk beribadah, bertawaf. Ada nampak malaikat yang sujud selama-lamanya. Ada malaikat yang sedang rukuk selama-lamanya. Ada malaikat, semuanya sedang sibuk beribadah. Tapi ada manusia ni elok saja duduk dekat Baitul Makmur tu, duduk bersandar pula, tak buat apa-apa. Dan Nabi kata muka dia sama dengan muka aku. Siapakah dia? Dialah Ibrahim. Sebab apa dia duduk saja tak buat apa-apa? Sesungguhnya manusia ini bila dia telah mati, berpisah jasad dan roh, dah tak ada dah kewajipan baginya ibadah. Tiada solat, tiada puasa, tiada zikir dan tak ada apa-apa ibadah. Ibadah ni fardunya yang Allah wajibkan di dunia sahaja. Kemanisan ibadah tu yang kalau kita tak dapat hanyalah di dunia saja. Jadi itulah sebabnya Ibrahim duduk saja di situ. Ibrahim di langit yang ke-7. Ibrahim sampai dekat Nabi Ibrahim ni untuk menuju ke Sidratul Muntaha. Jibril kata, Muhammad, tempat aku sampai sini sahaja. Kamu yang akan teruskan perjalanan menuju Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah Rabbul Jalaluhu. Kemudian sampai Sidratul Muntaha, dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum kekarangan Syekh Saifuddin Abdul Rahman Mubarak Furi memberitahu jarak Rasulullah dengan Allah ketika itu lebih kurang dalam 2 busur panah. Maknanya kita susun panah tu punyalah dekat. Tapi ada dalam Quran bagi tahu malah kami dekatkan lagi. Tapi adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah? Itu yang kita tak tahu. Luar pengetahuan kita. Adakah Rasulullah melihat Allah secara jelas? Ada pendapat mengatakan ya, ada pendapat tidak mengatakan yang bahawa melihat Allah secara fizikal. Tapi yang pasti pendapat yang kita boleh pegang adalah Rasulullah menghadap Allah. Untuk apa? Ini yang cerita. Inilah peristiwa kemuncak peristiwa Isra' dan Mi'raj. Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kepada Rasulullah dan umat-umat dia kefarduan solat sebanyak 50 waktu. 50 waktu sehari semalam. Sepatutnya kita kena solat 50 waktu sehari semalam. Sebab apa? Menjadi 5 waktu, saya akan ceritakan. Selepas menerima kewajipan solat 50 waktu sehari semalam, Rasulullah pun turun balik semula. Sebab apa? Dah nak balik. Okey? Dah nak balik sebab apa? Sebelum tu dah pergi dah jalan-jalan syurga. Saya tak akan ceritakan sebab apa? Dia akan jadi lagi panjang. Tapi saya akan ambil satu cerita. Cerita apabila di
syurga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bau wangi-wangian yang semerbak harum. Rasulullah bertanya kepada Jibril, dalam syurga ni, bau apa ni? Inilah bau Masyitah dan anak-anaknya. Maknanya tukang sisir rambut anak Fir'aun, Masyitah dengan anak-anak dia. Sebab apa bau seharumnya? Kita tengok pengorbanan dia. Apa yang dia korbankan. Waktu dia sisir rambut anak Fir'aun, sikat tu jatuh. Kemudian Masyitah ni jawab, Allah. Kemudian anak Fir'aun ni tanya kepada Masyitah, Allah, Abi? Dia kata, Allah tu adakah ayah aku? Dia kata, bukan. Rabbi wa rabbuku abiki. Dia kata, Tuhan aku adalah Allah dan Tuhan bapa kamu pun adalah Allah. Dan Tuhan kamu pun adalah Allah. Punyalah berani Masyitah. Boleh cakap macam tu. Kemudian, dipanggil. Dia bagi tahu, aku laporkan kepada ayah aku. Dia pun laporkan kepada ayah dia, Fir'aun. Fir'aun pun bagi tahu, betul kau ada Tuhan selain aku? Lepas tu, Masyitah pun bagi tahu jawapan yang sama. Tuhan aku adalah Allah dan Tuhan kamu pun adalah Allah. Kemudian, disiapkannya satu tempat penyiksaan, periuk yang besar, dalamnya dimasakkan dengan minyak. Kemudian, dia nak seksa Masyitah ni. Kemudian dia panggil, bukan ada anak ke? 5 orang. Panggil sekali semua-semua anak tu 5 orang. Panggillah sekali anak Masyitah. Kamu masih lagi nak kekal dengan ajaran Musa? Masyitah jawab, ya. Dimasukkan anak dia nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 sampai anak yang kelima yang dalam yang dia kendongkan itu, Masyitah teragak-agak. Bukan sebab dia takut, tapi dia kasihkan dengan bayi itu. Jadi Allah takdirkan bayi itu boleh bercakap. Dia kata, wahai ibuku, sesungguhnya kamu dalam jalan yang benar. Terjunlah wahai ibuku. Jadi Masyitah pun berlari dan masuk ke dalam periuk yang panas tu. Maka syahidlah mereka. Jadi Allah memberi ganjaran syahid. Dan bau wangi itu yang daripada syurga itu adalah bau Masyitah yang Rasulullah bau itu. Itu adalah salah satu kisah daripada kisah yang panjang bila Rasulullah SAW ronda di dalam syurga dan juga di dalam neraka. Di dalam neraka Rasulullah melihat penyiksaan orang yang berzina, penyiksaan orang yang memakan riba, dan melihat muka wajah Malik yang tidak pernah senyum, dan melihat macam-macam yang telah Allah tunjukkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila on the way balik ni, bila perjalanan balik ni bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa tanya. Nabi Musa ni dia terkenal dengan orang yang suka kebaikan untuk orang lain. Nabi Musa, dia tanya Muhammad, wahai Muhammad, berapa fardu Allah bagi kepada umatmu? Nabi Muhammad jawab, 50 waktu. Nabi Musa pun jawab, wahai Muhammad, 50 waktu umat kamu tidak akan mampu Muhammad. Pergilah, irji ila Rabbi. Naiklah berjumpa dengan Tuhan kamu untuk minta pengurangan. Rasulullah pun memandang Jibril. Jibril pun memberi isyhad, okey, kalau itu yang kamu mahu, menghadaplah mereka bertemu dengan Allah sekali lagi. Dan Allah pun turun, dan Allah pun memberitahu, dan Nabi pun turun semula. Kemudian bertemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya berapa waktu? Dah jadi 40 waktu. Pergi Rasulullah naik. Rasulullah ni tak tahan. Ketahuilah bahawa pengurangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta pada Allah itu bukanlah untuk Rasulullah, tapi untuk umat dia. Sebab Rasulullah tak tahan bila sebut umat kamu tak mampu, umat kamu tak mampu. Rasulullah tebalkan muka bertemu dengan Allah. Kita kalau bertemu dengan bos pun dah tebal muka, bertemu dengan pengarah pun dah tebal muka. Ini pula bertemu dengan Tuhan sekalian alam untuk minta kurang. Rasulullah pun pergi berjumpa dengan Allah untuk minta kurang. Sampailah jumlahnya menjadi angka 5. Angka 5. Nabi Musa kata, berapa?
Rasulullah kata 5 waktu. Kemudian Nabi Musa kata, umat kamu pun takkan mampu Muhammad dengan 5 waktu itu. Pergi menghadap Allah ya Muhammad. Nabi Musa ni, dia cakap tu berdasarkan pengalaman dia mentadbir kaum Bani Israel yang ramai, yang gagah. Dia kata, umat kamu takkan mampu. Umat aku yang hebat ni pun, yang kuat ni pun tak mampu. Ini kan pula umat kamu Muhammad. Jadi Nabi bila dengar tu, dah 5 waktu dah. Nak minta kurang lagi. Allah rakamkan perkataan Nabi ni. Allah rakamkan, bagi tahu yang Nabi sebut dekat Nabi Musa ni, istahyaitu min Rabbi. Wahai Musa, aku pun tahu malu nak berjumpa dengan Tuhan aku. Ni dah jadi 5 dah ni. Allah bagi 5 waktu solat, tapi pahala Allah bagi setiap waktu tu bersamaan dengan 10. Maknanya sama je ganjaran 50 waktu. Hari ni baru kita tahu yang selama ni kita solat 5 waktu sehari semalam, pahala yang Allah bagi sama dengan 50 waktu. Betapa Allah sayang kasihkan umat Nabi Muhammad ni. Buat 5 saja tapi ganjarannya tetap 50 seperti yang mula-mula Allah fardukan. Cubalah kalau kita bayangkan 50 waktu yang Allah bagi tu, mampu tak kita nak solat? 24 jam pun tak cukup. 5 minit sekali satu waktu. Setiap 10 minit sekali satu waktu. Tu pun tak cukup. Nanti insya-Allah bila kita berada di dalam syurga, boleh terima kasih dekat Nabi Musa. Sebab apa? Tahan Rasulullah, suruh Rasulullah minta kurang. Boleh berterima kasih Nabi Musa. Dan kita pun boleh bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak teringin ke kita nak tanya 50 waktu tu, apa nama-nama solat tu? Sekarang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tak nak ke kita teringin nak tanya nanti dalam syurga? InsyaAllah kalau kita ahli syurga, kita boleh tanya dengan Rasulullah, berapa? Apa nama-nama solat tu ya Rasulullah? Nombor 1, nombor 2, nombor 3 sampai 50 tu. InsyaAllah kita boleh tanya dengan Nabi nanti. Itulah sebahagian kisah tentang Isra' dan Mi'raj. Mana Allah SWT memujuk hati Nabi, membawa Nabi merentasi perjalanan langit untuk menerima satu kefarduan, di mana fardu itu, kewajipan itu Allah undang Nabi untuk ambil di tempat yang mulia, iaitu solat. Kalau kita tengok kewajipan yang lain, puasa Allah fardukan di dunia, maknanya di bumi. Zakat di dunia. Apa lagi? Haji pun dekat dunia. Tapi solat Allah jemput Muhammad untuk menerima fardu itu, untuk kita sama-sama menjalankan kewajipan itu. 5 waktu sehari semalam. Kadang 5 waktu sehari semalam ni pun umat Nabi Muhammad tak mampu. Betul lah kata Nabi Musa, 5 waktu ini pun umat kamu akan tinggalkan. Betul lah kata Nabi Musa, ada orang yang senang-senang tinggalkan solat 5 waktu sehari semalam. Itulah rentetan daripada kisah Isra' dan Mi'raj. Sebenarnya panjang kisah Isra' Mi'raj ni dan banyak pendapat. Tapi hari ini hanya ini sajalah saya dapat kongsikan supaya kita mendapat rundungan bahawa kefarduan solat yang Allah kurniakan dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini adalah kunci untuk kita menjadi orang Islam. Pemisah antara orang kafir dan orang Islam adalah menunaikan solat. Kalau tak ada solat, semua amalan yang kita buat terbatal, tidak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kisah Isra' Mi'raj yang perlu kita teladani. Dan kisah ini pun je, bila Rasulullah balik dalam perjalanan tu, pagi tu Rasulullah dalam keadaan suka dan gembira. Tersenyum-senyum Rasulullah. Sebab apa? Malam tadi baru merentasi perjalanan langit dan bumi. Jadi bila Abu Jahal nampak Rasulullah keluar dalam keadaan tersenyum-senyum, Abu Jahal tanya, "Ya Rasul, wahai Muhammad, apa yang kamu tersenyum sangat ni?" "Oh, sebenarnya malam tadi aku merentasi perjalanan." Rasulullah cerita. Jadi bila Abu Jahal dengar cerita tu, wah, ini poin besar ni untuk aku malukan Muhammad. Sebab cerita Nabi ni macam cerita dongeng. "Wahai Muhammad, nak tak kalau aku bagi kamu peluang untuk berucap di Bukit Safa?" Bukit tu adalah tempat mana kalau orang nak buat pengumuman ke apa ke, nak menyampaikan berita ke,
boleh dekat situ. Tapi untuk Nabi Muhammad tak boleh. Tapi Abu Jahal kata boleh, bukan sebab apa dia nak menyebarkan Islam, sebab apa dia nak malukan Rasulullah dengan kisah-kisah ini. Rasulullah pun naik kat Bukit Safa tu. Abu Jahal bagi tahu, wahai penduduk-penduduk Mekah, Muhammad nak ceritakan sesuatu. Muhammad pun cerita, Nabi Muhammad pun cerita, sekian. Pada ketika itu ada beberapa orang Islam yang kembali murtad, tak percaya tentang perjalanan itu. Daripada Isra' ni, daripada Mekah pun nak ke Palestin pun, kalau kita naik flight sekalipun, memakan masa beberapa jam. 4 jam ke 5 jam macam tu. Ini pula pada zaman Rasulullah, selalu orang akan tunggang kuda. Dari tunggangan kuda pun nak sampai dari Mekah ke Madinah pun berminggu. Ini kan pula nak sampai Palestin. Jadi ramai orang murtad ketika itu, tak percaya sebilangannya. Dan orang bila mendengar berita tu, dia pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq menceritakan tentang peristiwa itu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, yang sentiasa membenarkan Rasulullah, kalau Rasulullah kata yang lebih pun, aku tetap akan percaya. Lebih daripada tu pun aku akan percaya kalau Rasulullah yang berucap. Antara bukti juga, apabila orang-orang Quraisy ni tanya, apa bukti Muhammad kalau kamu pergi ke sana? Jadi, kalau betul kamu pernah pergi ke sana, gambarkan kami macam mana Baitul Maqdis. Sebab apa? Ada orang Quraisy yang pernah pergi Baitul Maqdis. Kalau betul kamu pernah pergi Baitul Maqdis Rasulullah, ceritakan kami macam mana rupa Baitul Maqdis tu. Jadi Allah pamerkan Baitul Maqdis di depan Rasulullah. Rasulullah boleh ceritakan sebiji kubahnya macam mana, tiangnya macam mana, bangunannya macam mana. Dan kemudian Rasulullah membuktikannya dengan lagi apa? Apabila dalam perjalanan balik daripada Mi'raj itu, Rasulullah berjumpa dengan orang dagangan yang ingin ke kota Mekah. Rasulullah siap boleh cerita, pedagang tu nanti akan sampai dalam keadaan sekian. Rasulullah ceritakan sebagai bukti. Tapi untuk orang yang kufur, yang tidak menerima hidayah, akan sentiasa menafikan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga sekadar itu dulu kisah Isra' Mi'raj yang saya boleh kongsikan. Moga Allah Subhanahu wa taala memegang erat hati kita dalam ajaran Islam dan mematikan kita juga sebagai seorang Islam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra' Mi'raj. Selamat menyambut Isra' Mi'raj, mengenang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.